Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuda Nani binti Imam Mat Zaid dari kelas 1 PISMP Part 3. Jadi sekarang saya akan menyempurnakan tugasan bagi subjek EDUP 3013 di bawah kendalian Dr. Hemi bin Ahmad Sohair. Jadi untuk video ini saya akan mengetengahkan 3 topik utama. Yang pertama, saya akan menganalisis model dan teori pembinaan kurikulum. Yang kedua, saya akan menghubungkaitkan model-model tadi dengan pembentukan KSSR melalui satu carta alif. Yang ketiga, saya akan membincangkan sejauh mana KSSR memenuhi hasrat FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okey, sekarang kita terus saja pergi kepada analisis model-model kurikulum. Okey, ini merupakan satu carta pemikiran di mana ia menunjukkan bahawa model kurikulum ini terbahagi kepada dua, iaitu model objektif dan model proses. Di bawah model objektif terdapat dua model, iaitu model kurikulum Tyler dan model kurikulum Taba. Di bawah model proses pula terdapat model kurikulum Stenhouse. Okey, jadi daripada peta pemikiran ini, semua orang pun tahu tentang kewujudan model-model ini. Tapi kita akan merungkaikan lebih lanjut lagi berkenaan apa sebenarnya yang dibawa oleh model-model ini dan apakah elemen-elemen utama yang dibawa oleh mereka untuk diaplikasikan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Sekarang kita boleh terus kepada model yang pertama, iaitu model Taba. Okey, model Taba ini diasaskan oleh Hilda Taba. Beliau juga merupakan seorang pendidik dan juga seorang ahli teori kurikulum. Jadi, apakah pendekatan yang diambil dalam model kurikulum beliau? Okey, yang pertama, pendekatan yang pertama ini adalah titik tolak ataupun perbezaan antara model Taba dengan model-model lain. Okey, apakah ia? Ia adalah merupakan pendekatan bottom up, di mana guru-guru lah yang memainkan peranan utama dalam menyusun ataupun mereka kurikulum itu. Jadi, bukanlah pihak atasan yang menetapkan kurikulum tersebut, tapi guru-guru sendiri. Okey, sekadar selingan, kita tengok pada kurikulum di Malaysia. Okey, kalau kita tengok KSSR, kurikulum yang terkini, memang betul dia digubal oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, tapi kita tak boleh nak kata proses itu secara keseluruhannya adalah top down semata-mata. Mungkin menurut pandangan saya, mungkin dalam proses itu, dalam pembinaan dasar-dasar baru, maksudnya pembaharuan dalam huraian-huraian di SKP, RPH, segala macam tu, pastinya ada juga suara-suara guru yang dinilai. Maksudnya pasti ada pentaksiran ataupun penilaian dan perbincangan antara guru-guru dan juga pihak atasan. Itu tak mustahil sebab segala ini juga adalah penting untuk mencapai objektif yang sama. Terdapat 7 langkah untuk pembentukan kurikulum menurut Taba, iaitu yang pertama, diagnosis keperluan, yang kedua, tentang pembentukan objektif, yang ketiga, pemilihan kandungan, yang keempat, menyusun kandungan, yang kelima, pemilihan terhadap pengalaman pembelajaran, yang keenam, mengurus aktiviti-aktiviti pembelajaran, yang ketujuh, penilaian. Okey, setiap daripada 7 langkah ini banyak sangat yang diaplikasikan dalam kurikulum kita sekarang dan kita akan kupaskan selepas ini. Okey, sekarang kita terus saja kepada model kurikulum yang kedua, iaitu model Taylor. Okey, model Taylor ni kita terus saja kepada pandangan Taylor berkenaan kurikulum ini. Okey, menurut Taylor, kurikulum ialah pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah berdasarkan matlamat pendidikan yang ditetapkan. Okey, di sini kita boleh kata bahawa objektif atau matlamat pendidikan dan segala pengalaman pengajaran yang diterapkan, juga penilaian, semua itu adalah merangkumi kurikulum. Dan seperti mana Taba, Taylor juga adalah model yang menerapkan bahawa objektif itu sangat penting. Taylor mengatakan bahawa penggunaan objektif ini adalah sebagai alat untuk mencapai sesuatu tujuan. Okey, model Taylor ada 4 persoalan dasar di mana keempat-empat persoalan ini menjadi
dasar atau prinsip asas bagi Taylor untuk pembentukan kurikulum. Okey, soalan yang pertama ialah, apakah tujuan pendidikan yang sekolah usaha untuk capai? Maksudnya sekolah perlulah ada tujuan. Okey, tujuan, apakah tujuan yang sesuatu sekolah tu nak capai dalam pendidikan sekolah tersebut? Okey, persoalan yang kedua adalah, apakah pengalaman pendidikan yang boleh diberi supaya tujuan tersebut tercapai? Okey, persoalan ini reflect balik pada soalan sebelum ni. Apakah pengalaman pendidikan ataupun cara pengajaran yang boleh diterapkan supaya tujuan tadi tercapai? Okey, itu persoalan kedua. Persoalan ketiga, bagaimanakah pengalaman pendidikan dapat diorganisasikan secara efektif? Maksudnya, macam manakah pengalaman pendidikan tadi tu dapat diaplikasikan secara efektif? Efektif tu bukan sekadar berkesan saja, tapi dia berkesan yang boleh diukur, yang nampak dan nampak buktinya. Itu efektif. Okey, itu persoalan ketiga. Persoalan keempat yang terakhir, bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan-tujuan tu dicapai ataupun tidak? Dia kembali balik kepada objektif. Nampak tak? Kuatnya objektif pada model Taylor ini sangatlah memang ditegaskan oleh Taylor tentang objektif ini. Lebih-lebih lagi dalam pembentukan objektif tingkah laku sebagai tujuan asal proses pendidikan. Kekuatan model ini dalam hal mendekati teori dan amali kurikulum adalah sangat sistematik dan sangat bagus. Itu adalah salah satu kekuatan bagi model Taylor ini. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahawa teori atau model Taylor ni adalah salah satu model yang sangat dekat lah dengan pendidikan atau kurikulum pendidikan di Malaysia dengan saya sendiri. Jadi mungkin mudah untuk kita aplikasikan, mungkin mudah untuk kita faham. Okey, sekarang kita beralih kepada model yang terakhir, iaitu model Stenhouse. Okey, model Stenhouse ini berada di bawah model proses. Jadi ia akan berbeza daripada model-model yang sebelum ni. Okey, menurut Stenhouse, kurikulum ini merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid di dalam kelas dengan subjek ataupun pembelajaran yang sedang mereka bincangkan, yang sedang dipelajari di dalam kelas tersebut. Okey, Stenhouse juga menyatakan bahawa kurikulum merupakan perkara sebenar yang berlaku di dalam bilik darjah, persediaan-persediaan yang dilakukan dan juga penilaian-penilaian yang dilakukan, itu semua adalah kurikulum. Namun, apabila kita bercakap tentang perancangan, untuk model Stenhouse, perancangan pengajaran bukanlah terletak pada guru tetapi terletak pada murid. Macam mana tu sebenarnya? Okey, perancangan terhadap pembelajaran tu akan diolah dan dibina mengikut murid-murid dalam kelas secara individu. Maksudnya guru-guru tiada perancangan yang perlu diikut. Menurut Stenhouse, perancangan pengajaran yang betul adalah apabila guru-guru melihat sendiri apa yang murid-murid mahukan dalam kelas, perlukan untuk pembelajaran ataupun bidang tersebut. Okey, itu yang guru akan mengajar. Maksudnya, tiada silibus yang perlu dikejar, tiada rancangan belajar yang perlu diikut. Jadi, itu merupakan perancangan pembelajaran bagi Stenhouse. Oleh itu, pelajar-pelajar akan menjadi aktif. Maksudnya, pelajar-pelajar haruslah menjadi pelajar yang aktif kerana mereka perlu menentukan ataupun mereka perlu merancang apa pengajaran yang mereka nak dalam kelas dengan pertolongan guru. Kerana guru di sini hanya sebagai facilitator ataupun pembantu mereka untuk mereka capai tahap-tahap tertentu dalam bidang pembelajaran mereka. Guru-guru pun memang akan merujuk pada mereka pembelajaran mana yang mereka inginkan. Macam ni ke macam ni? Cara pendekatan pembelajaran dalam bidang-bidang tertentu tu macam mana pelajar nak? Okey, guru akan memahami apa yang pelajar nak dan guru akan cuba untuk membantu. Itu adalah peranan guru di dalam model Stenhouse ni. Walau bagaimanapun memang peranan guru sangat-sangat penting kerana guru-guru perlu sangat-sangat mahir dalam bidang-bidang tertentu untuk membantu dan memimpin pelajar-pelajar ni sampai tahap yang mereka nak. Ada juga yang menyatakan bahawa Stenhouse ni membuat bilik darjah seakan-akan makmal. Kerana guru-guru
akan menguji para pelajarnya dengan idea-idea pembelajaran yang kritis supaya tahap kognitif pelajar akan terus dirangsang untuk mencapai tahap-tahap yang mereka inginkan. Okey, sebagai kesimpulannya, Stenhouse melihat bahawa kurikulum ni bukanlah satu silibus yang perlu dikejar dan dihabiskan secara membutuhkan. Tak. Dia merasakan bahawa kurikulum ni adalah interaksi dalam kelas itu sendiri. Interaksi antara guru dan pelajar. Jadi, dia percaya bahawa di hujung kurikulum ini akan menghasilkan satu perkara yang unik daripada diri murid-murid secara individu. Sekarang kita boleh pergi kepada topik yang kedua, iaitu hubung kait antara model-model kurikulum tadi dengan pembentukan KSSR. Okey, pembentukan KSSR ni saya akan pamerkan dalam carta alir. Okey, peta alir ini menunjukkan pembentukan KSSR yang sebenarnya kurikulum di Malaysia ni mengalami perubahan demi perubahan sehinggalah kurikulum KSSR yang sekarang. Jadi kita akan menelusuri apa model-model yang diaplikasikan dalam kurikulum-kurikulum ini. Okey. Kalau kita tengok carta alir ni dah macam kronologi sejarah kurikulum di Malaysia, tapi saya di sini tidak akan merungkaikan ataupun memperincikan sejarah tu, tapi saya akan lebih kepada mengambil beberapa maklumat ataupun situasi yang ada kaitan dengan model-model kurikulum yang kita bincangkan sebentar tadi. Okey. Sekarang ni kita terus kepada KLSR. Okey, KLSR merupakan kurikulum lama sekolah rendah bermula pada tahun 1955 sehinggalah tahun 1982. Okey, KLSR ni bermula sejak zaman pemerintahan British lagi. Dari segi sistem pendidikan, waktu tu sudah ada tetapi lebih menjerumus kepada falsafah-falsafah tradisional seperti essentialisme, perennialisme. Sebab kalau kita tengok pun memang kerajaan British yang memerintah, pastinya dia akan menerapkan falsafah pendidikan barat. Okay, selain daripada tu, kita dapat lihat dalam sejarah KLSR ni sendiri, ramai sarjana-sarjana tanah Melayu ketika itu berganding bahu untuk membangunkan pendidikan. Jadi, pendidikan di Malaysia pada ketika kurikulum lama sekolah rendah ni sangat baharu. Jadi, sukar untuk kita cari evidence yang sesuai untuk tugasan ini. Jadi, saya akan terus kepada kurikulum baru sekolah rendah, iaitu KBSR yang bermula pada tahun 1983 sehinggalah 1992. Okey, kurikulum baru sekolah rendah ini di bawah bimbingan PPK, iaitu Pusat Perkembangan Kurikulum. Jadi, terdapat beberapa fungsi PPK ini, antaranya menggubal dan membangunkan kurikulum, menyebar dan melaksanakan kurikulum, mengesan dan memantau pelaksanaan kurikulum, menyediakan bahan sokongan kurikulum dan menjalankan penilaian untuk pembangunan kurikulum. Okey, kalau kita tengok secara kasar fungsi-fungsi PPK ini, kita akan kembali rujuk kepada model Taylor. Model Taylor juga masyhur dengan fungsinya iaitu membangun kurikulum. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawa PPK adalah pusat yang meletakkan matlamat pendidikan itu dan seterusnya sekolah-sekolah akan menjalankan kurikulum tersebut. Okey, seterusnya kita beralih kepada silibus ataupun kurikulum dalam KBSR ini. Okey, berbeza dengan KLSR yang hanya menekankan 3M, tetapi KBSR mula untuk menekankan subjek-subjek di bawah komunikasi, perkembangan individu dan juga manusia dengan alam sekeliling. Kalau kita tengok subjek-subjek yang terlibat adalah bahasa, matematik, di bawah perkembangan diri individu, muzik, seni visual, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Di bawah manusia dengan alam sekitar seperti pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan sivik. Kalau kita lihat, subjek-subjek ini adalah kurikulum yang ditekankan dalam falsafah pendidikan timur. Saya mengambil contoh salah seorang tokoh falsafah pendidikan timur iaitu Artagore, di mana kurikulum yang disyorkan adalah kurikulum yang berdasarkan ilmu dan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal tu ada pada perkembangan diri individu. Dan seterusnya manusia dengan alam sekitar juga di bawah kurikulum yang disyorkan dalam falsafah pendidikan timur, iaitu falsafah pendidikan Confucius, Artagore. Begitu juga dengan falsafah pendidikan Islam. Sekarang kita beralih pula kepada KBSR, iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah. Okey, kenapakah kurikulum bersepadu sekolah rendah? FPN ataupun falsafah pendidikan kebangsaan digubal pada tahun 1988. Oleh itu,
pastinya kurikulum pendidikan sekolah juga akan diubah selaras dengan apa yang dikehendaki oleh FPN. Kalau kita tengok, pelaksanaan FPN ini adalah ke arah pembentukan masyarakat Malaysia yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan sebagainya. Jadi, perkara itu hanya boleh diaplikasikan melalui pendekatan bersepadu. Oleh itu, diubahlah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Okey, sekarang kita beralih kepada kurikulum itu sendiri. Okey, untuk kurikulum KBSR ini, saya ingin menekankan berkenaan DSKP ataupun RPT yang sewaktu ini telah dijalankan di seluruh negara secara meluas untuk membantu para guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Di sini saya sediakan RPT ataupun rancangan pengajaran tahunan. Kalau kita tengok dengan lebih lanjut berkenaan RPT ini, ada beberapa lajur. Okey, iaitu lajur minggu, bidang dan tajuk, isi pembelajaran, hasil pembelajaran dan juga cadangan pengalaman pembelajaran. Pada RPT ini, terdapat beberapa perkara yang telah di-highlightkan ataupun yang telah dipamerkan dalam model tabak. Okey, antaranya adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran merupakan objektif pembelajaran lah. Dalam langkah kedua pada model tabak adalah untuk membentuk objektif. Okey, itu persamaannya. Yang seterusnya pada lajur cadangan pengalaman pembelajaran. Ini juga ada diterapkan di dalam model tabak, iaitu pada langkah kelima dan keenam dalam model tabak. Langkah-langkah itu adalah memilih pengalaman pembelajaran dan juga menyusun pengalaman pembelajaran. Jadi kita boleh nampak kat sini hubung kait antara RPT yang digunakan oleh guru-guru dalam kurikulum KBSR dan juga model tabak. Seterusnya, pada tahun 2003 telah diadakan semakan semula ke atas kurikulum bersepadu sekolah rendah untuk diselaraskan dengan teras kedua dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Oleh itu, dalam masa tempoh 7-8 tahun ini, diadakan semakan supaya KBSR ini ditukar kepada KSSR. Seterusnya, kita pergi kepada KSSR pula. KSSR ini merupakan kurikulum standard sekolah rendah, di mana kurikulum ini adalah lebih jelas, tersusun, padat dan agak global. Dan KSSR ini juga mempunyai kerangka yang sangat besar. Perkara utama dalam penggubalan KSSR ini adalah berkenaan standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Okey, standard kandungan ini merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan lakukan sewaktu tempoh persekolahan. Standard pembelajaran pula lebih kepada satu penetapan kriteria atau petunjuk untuk mengukur pencapaian pelajar bagi setiap standard kandungan yang telah ditetapkan tadi. Standard pembelajaran ini secara mudahnya adalah berkaitan penilaian. Kaedah penilaian ini juga ada pada model Taylor dan model Tabak, di mana penilaian dilakukan untuk kita tahu sejauh mana pencapaian murid untuk mencapai standard kandungan tadi. Okey, sewaktu KSSR ini memang banyak sangat perkara ataupun projek-projek yang ada kaitan dengan model-model ini. Lebih-lebih lagi apabila PIPP berubah kepada PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan perubahan ini tak lain tak bukan untuk mencapai hasrat FPK. Seterusnya, kita akan pergi kepada projek-projek ataupun perkara yang dilakukan dalam KSSR ini dan ada kaitan dengan model Stenhouse. Okey, yang pertama adalah berkaitan peningkatan kualiti guru. Okey, peningkatan kualiti guru ni kita boleh tinjau dalam SKPM gelombang 2, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Pada standard yang keempat, iaitu berkaitan pengajaran dan pemudaharaan, ada membincangkan berkaitan ciri-ciri guru-guru berkualiti. Selain itu, dalam TS25 terdapat 3 topik utama. Antaranya adalah pemimpin berkesan. Pemimpin berkesan ini juga menjurus kepada guru-guru, iaitu guru besar dan pengetua. Jadi kat sini nampak bahawa KSSR sangat mementingkan kualiti guru-guru dan semestinya akan berlaku peningkatan kualiti guru. Ini adalah satu perkara yang ditekankan dalam model Stenhouse, di mana model Stenhouse menyatakan bahawa guru-guru perlulah
menjadi guru yang berkualiti dan sangat berkaliber dalam melakukan proses interaksi dalam kelas. Seterusnya, saya ingin menyentuh berkenaan PAK21. Macam yang kita tahu, PAK21 ni adalah satu bentuk pengajaran di mana pengajaran ini berteraskan pada murid dan guru-guru hanyalah menjadi fasilitatornya sahaja. Dan secara tidak langsung, interaksi dalam kelas akan menjadi sangat-sangat aktif dan sangat menarik. Yang terakhir sekali, saya ingin menyentuh berkenaan PBD. Okey, PBD ini adalah satu penilaian untuk menentukan kemenjadian murid. Okey, seperti mana dalam model Tabah dan model Tyler, penilaian juga adalah satu komponen yang penting dalam kurikulum. Jadi itulah yang dilaksanakan oleh PBD. PBD ini merupakan satu pelaporan yang perlu diisi ataupun yang perlu disempurnakan oleh para guru dalam bentuk template. Pelaporan ini akan diisi 2 kali setahun oleh guru-guru. Maka ini bermaksud komponen penilaian yang ada dalam model Tabah dan model Tyler juga diterapkan dalam kurikulum pendidikan Malaysia sekarang. Seterusnya kita sampai kepada topik yang terakhir, iaitu perkaitan antara FPK dan juga KSSR. Saya rasa sepanjang video ini juga banyak menyatakan bahawa segala perubahan-perubahan yang berlaku juga kerana FPK. Jadi sejauh mana hasrat FPK ini dilaksanakan dalam KSSR? Boleh saya katakan segala yang KSSR lakukan ataupun yang diubah dalam kurikulum pendidikan di Malaysia ini adalah semua berdasarkan FPK. Sebagai contoh, seperti mana apa yang dikehendaki oleh FPK, iaitu perkembangan masyarakat Malaysia dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey, perkara-perkara ini telah pun diterapkan dalam kurikulum KSSR. Ataupun kita boleh lihat pada penilaian, iaitu PBS ataupun pentaksiran berdasarkan sekolah. Okey, pentaksiran ni ada 2, iaitu akademik dan juga bukan akademik. Akademik ni tentulah berkaitan intelek. Bukan akademik ada menyentuh berkaitan psikometrik dan juga PAJSK. PAJSK ni boleh merangkumi jasmani dan emosi. Jadi, boleh dilihat bahawa KSSR memenuhi hasrat FPK dari segi itu. Dan yang seterusnya berkenaan hasrat FPK untuk melahirkan masyarakat yang boleh memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk hasrat FPK yang ini, saya suka untuk menyentuh berkenaan PBD. Itu berkaitan dengan tahap penguasaan. Ada 6 tahap penguasaan, bermula pada yang paling rendah adalah band 1 sehingga band 6. Okey, band 1 hanya pada tahap tahu sahaja dan band 6 adalah pada tahap tahu, faham, boleh buat dengan beradab dan juga misali. Murid-murid bukan saja tahu berkaitan bidang-bidang itu, tapi juga boleh aplikasikan, boleh ajar kawan-kawan, boleh hasilkan idea baru dan boleh dicontohi. Jadi apabila dia sudah mula menjadi misali, maksudnya perkara itu telah diterapkan dalam diri mereka dan dijadikan habit. Jadi perkara itu tak mustahil boleh dibawa sehingga ke dewasa dan mereka mampu untuk melaksanakan perkara-perkara nilai-nilai yang mereka belajar di sekolah pada masa akan datang. Termasuklah untuk mereka mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran dalam masyarakat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Segala yang baik datang pada Allah, segala yang buruk datang pada saya sendiri. Sekian, terima kasih.